Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Okey, alhamdulillah. Jadi pada hari ini kita dapat lagi teruskan pelajaran kita dalam subjek adab. Okey. Jadi untuk hari ini kita akan teruskan pelajaran kita dalam subjek adab dalam tajuk adab keramaian. Nanti kalau pelajar boleh buka buku teks pada muka surat 48. Jadi sebelum kita start pelajaran kita flashback baliklah pelajaran yang lepas. Jadi siapa yang ingat kita pelajaran yang lepas kita belajar pasal apa? Adab apa? Sarah Tilah ingat tak? Pelajaran yang lepas kita belajar pasal adab apa? Adab menziarahi kematian dan ke kubur. Adab menziarahi kematian dan ke kubur. Dalam tajuk tu kita baca pasal apa? Jenazah. Jenazah maksud dia apa? Siapa ingat? Jenazah ialah orang Islam yang meninggal dunia sama ada lelaki, perempuan, kanak-kanak atau dewasa. Jadi jenazah ni orang yang meninggal dunia sama ada lelaki ke, perempuan ke, kanak-kanak ke ataupun orang dewasa. Jadi kalau orang meninggal dunia kita ucap apa? Ucapan takziah dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey, pandai tu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masa kita dengar berita kematian, tapi masa kita dengar berita ataupun ditimpa musibah, kita pun sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Boleh? Boleh. Lagi dia yang lepas kita belajar pasal apa lagi? Yang lepas pasal apa lagi? Definisi kubur. Ini ada definisi kubur orang Islam apa dia? Kubur orang Islam apa dia? Siapa nak jawab yang ni? Sebelum kita teruskan pelajaran yang hari ni. Satu kawasan yang ditetapkan untuk menanam mayat orang Islam sahaja. Jadi ni definisi kubur orang Islam ni ialah apa? Tempat yang kawasan yang ditetapkan untuk menanam mayat ataupun jenazah orang Islam sahaja. Lepas tu kita baca pasal apa lagi? Adab ziarah kubur kan? Baca Fatihah, baca surah apa, tahlil apa semua kan? Lepas tu beri salam kepada ahli kubur. Ingat tak salam ni nak? Beri salam macam ni. Assalamualaikum ya ahli kubur. Assalamualaikum ya ahli kubur. Lagi apa lagi yang kita belajar? Doa untuk si mati. Assalamu ala ahli daya minal mu'minin wal muslimin. Wa yarhamullahu mustaqdimin minkum wa minna wal mustakhirin. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Ni doa untuk si mati. Boleh? Boleh. Okey, jadi sekarang kita teruskan pasal pelajaran yang keenam. Itu apa? Adab keramaian. Jadi pelajar boleh buka pada muka surat 48. Nampak. Yang nampak ni? Okey, nampak dah? Okey. Jadi sekarang buka buku teks pada muka surat 48. Okey, kita tengok sama-sama. Dia kata apa ni? Adab keramaian. Jadi adab keramaian ni benda? Keramaian ialah apa? Majlis. Majlis macam mana? Macam majlis perkahwinan. Lagi apa lagi? Rumah tu buka ke? Lagi apa lagi? Anugerah ke? Lagi apa lagi? Majlis perasmian ke? Dia berkaitan dengan majlis lah. Tak kira majlis apa? Majlis perkahwinan. Hari-hari tu rumah tu buka kan? Lagi apa lagi? Majlis anugerah kecemerlangan ke? Tu semua termasuk dalam keramaian. Jadi keramaian ni apa? Majlis. Boleh? Majlis. Boleh. Okey. Boleh. Lepas tu kita tengok sini dulu. Dia kata apa ni? Pada akhir pelajaran ini murid akan dapat apa? Yang pertama, menyatakan adab majlis keramaian. Yang kedua,
Menerangkan cara-cara makan dan minum. Cara makan dan minum yang sopan dan cara yang tidak sopan. Dapat menerangkan cara-cara makan dan minum yang sopan, maknanya beradab, dan cara tidak sopan. Yang tidak beradab, macam mana cara kita makan beradab macam mana. Yang ketiga apa dia? Dapat menjelaskan faedah dan akibat orang yang tidak beradab boleh makan dan minum di majlis keramaian. Okey, boleh. Ini maknanya 3 objektif ni lah kita akan dapat lepas kita belajar pasal adab keramaian. Okey, boleh? Okey, lepas tu kita tengok pada muka surat 49. Semua buku teks pada muka surat 49. Okey, kita tengok sama-sama pasal apa ni? Pasal adab dalam majlis keramaian. Okey, dalam ni tengok sini. Baca dan faham. Okey. Adab dalam majlis keramaian. Apa dia adab-adab dalam majlis keramaian ni? Yang pertama, yang ditulis kat sini kan? Yang pertama, duduk dengan tertib dan sopan. Maksudnya kita ada sesuatu majlis tu, kita mestilah duduk dalam keadaan sopan. Tak adalah, tak boleh lah kita macam kita pergi majlis orang, kita duduk kat dalam majlis tu kan. Dia duduk tempat duduk, ada meja semua, dia angkat kaki atas meja. Tak boleh lah, macam tu tak baik. Jadi kita kena duduk dalam keadaan tertib dan sopan. Yang kedua, memberi salam dan berjabat tangan. Yang kedua ada dia memberi salam dan berjabat tangan. Maknanya masa masuk dalam majlis tu kita kena beri salam. Lepas tu salam lah dengan orang dalam majlis tu, betul tak? Tapi bersalam apa kena ikut jantina kita, laki sama laki, perempuan sama perempuan. Tapi ni COVID tak boleh bagi salam, betul tak? Sekadar tunjuk apa? Tanda tangan di ada, betul tak? Lepas tu yang ketiga dia. Yang ketiga, berkenalan dengan hadirin dalam keramaian. Masa kita pergi majlis tu, kita berkenalan lah dengan orang yang ada dalam majlis itu. Yang keempat, dia kata apa? Memakai pakaian sopan dan menutup aurat. Jadi kita hadir majlis kenalah pakai pakaian yang sopan dan menutup aurat. Tak boleh lah pakai pakaian yang seksi apa semua, tak boleh lah. Boleh? Faham betul? Okey, yang ke berapa pula ni? 1, 2, 3, 4, yang ke 5. Yang kelima apa dia? Memenuhkan tempat di barisan hadapan terlebih dahulu. Yang kelima, memenuhkan tempat di barisan hadapan terlebih dahulu. Nanti kalau kita pergi majlis tu, kita penuhkan dulu barisan yang di hadapan. Itu yang lebih baik. Okey, yang keenam dia. Jaga pandangan dan memberi perhatian dalam keramaian. Yang keenam, menjaga pandangan dan memberi perhatian dalam keramaian. Maknanya pandangan kita kena jaga. Dan kita dalam satu majlis tu, kalau orang bocah kat depan kita, kita kena beri perhatian dengan penuh. Beri perhatian sepenuhnya kepada ucapan yang disampaikan orang dalam majlis itu. Boleh? Itu dia kata kena menjaga pandangan dan beri perhatian dalam keramaian. Maknanya kita jaga pandangan kita beri perhatian dalam majlis itu. Okey, yang seterusnya, yang ke berapa dah ni? Yang ke? 7. Yang ke-7. Okey, yang ke-7 apa dia? Berbuat faedah dengan suara yang sederhana. Maknanya kalau kita duduk dalam majlis ni, ada dia kita kena berbual perkara yang berfaedah. Berbual perkara yang berfaedah dengan suara yang sederhana. Maknanya tak kuat. Cakap biasalah, sederhana.
Tak boleh cakap pasal perkara yang tak berfaedah. Macam mana perkara yang tak berfaedah ni? Macam cerita pasal main bola lah, apa lagi, main game lah. Itu tak boleh lah. Itu perkara yang tidak berfaedah. Perkara yang lara. Boleh? Boleh. Okey, bagus. Okey, yang terakhir sekali, ada yang terakhir sekali dalam majlis apa dia? Memberi kepada orang yang baru sampai. Memberi tempat duduk kepada orang yang baru sampai. Maknanya contohnya kalau dalam majlis perkahwinan kan, kalau kita pergi majlis perkahwinan kan ada kemah makanan kan. Kan kita pergi makan tak? Kita pergi makan duduk apa semua kan. Lepas habis makan tiba kita duduk situ tak bergerak. Jadi tak boleh lah. Kita kenalah beredar bagi memberi peluang kepada tetamu yang lain datang pula untuk makan. Tempat duduk tu. Faham? Itu salah satu contoh lah. Boleh semua? Boleh. Okey. Okey, jadi ada dalam majlis ramai ada berapa semua? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Adalah 8 dalam majlis ramai ni. Jadi semua kena ingat lah ni. Salah satu boleh 8 ni. Boleh? Ingat 5 tak apa dah. Boleh Okey, lepas tu kita tengok pula pada muka surat 50. Semua buka pada muka surat 50. 50. Okey, pada muka surat 50 ni dia cerita pasal apa ni? Pasal sabda Rasulullah. Maknanya hadis ni, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata sabda Rasulullah dia, "Intaha ahadukum ila majalisin fal yusalli lahu an yajlisa fal yajlis thumma in qama fal yusalli walaysa fil ula yahaqqa minal akhir." Ni ucapan daripada Rasulullah. Ni sabda Rasulullah ni. Maksud dia apa dia? Maksud dia bila mana telah sampai pada sebuah majlis hendaklah mengucapkan salam, dan apabila ingin duduk maka duduklah. Kemudian apabila ingin pergi maka ucaplah salam. Sebab yang pertama itu lebih berhak daripada yang terakhir. Okey, wah aku pandai lah. Okey, bila mana telah sampai pada sebuah majlis, hendaklah mengucapkan salam. Bila kata bila mana sampai kalau kat sebuah majlis tu kita kena hendaklah mengucapkan salam. Dan apabila ingin duduk maka duduklah. Kemudian apabila ingin pergi, maknanya kita nak keluar dari majlis tu kan, maka ucapkanlah salam juga. Sebab bukankah yang pertama itu lebih berhak daripada yang terakhir. Maksudnya orang yang mula-mula tu. Lebih berhak untuk mengucapkan salam. Jadi hadis atas ni, tengok itu dekat bawah ni. Hadis di atas ini menjelaskan tentang cara menghadiri sesebuah majlis. Di mana kita perlu mengucapkan salam dahulu dan duduk di dalam majlis. Apabila kita ingin beredar, kita kena maklumkan terlebih dahulu pemergian kita. Orang yang datang awal lebih baik daripada orang yang datang lambat. Dia kata kalau kita masuk sebuah majlis ni, kita kena beri salam dahulu. Boleh? Ni adalah sabda Rasulullah. Okey, lepas tu kita tengok pula pada muka surat 51. 51. Okey, tengok sini. Dia kata baca dan faham. Ni baca dan faham. Okey. Tidak makan di Ni dia nak beritahu pasal apa ni? Pasal
makan di majlis keramaian dan adab minum di majlis keramaian. Yang cerita pasal adab Keramaian. macam mana, adab kita minum ni macam mana. Dalam Islam pun dia ajar dah ni adab ni. Boleh? Okey, Boleh. okey, tengok sama-sama adab makan di majlis keramaian. Yang pertama ditulis kat sini apa dia? Dia kata duduk dengan sopan. Maknanya bila kita nak makan tu kita kena duduklah dengan keadaan yang baik, keadaan yang elok, keadaan yang sopan. Yang kedua, makan sebelum terlalu lapar. Maksudnya kita nak makan ni janganlah makan tangan kita betul-betul lapar, lapar sangat baru nak makan tu. Boleh, kena makan sebelum terlalu lapar. Ni dah rasa lapar sikit tu kita kena makan. Yang ketiga, tidak gopoh ataupun itu kata kena makan sebelum terlalu lapar ni sebab apa? Kalau kita tengah lapar sangat, kita makan pun gopoh kelojah, betul tak? Jadi kena makan sebelum terlalu lapar. Jadi kalau makan sebelum lapar tak adalah kena perlu, tak adalah kelojah dah gopoh ni jadi pelahak ni, tak adalah. Boleh? Boleh semua ni? Okey. Yang keempat, dia kata apa? Yang ni semua orang tahu dah ni. Berhenti makan sebelum. Jangan makan banyak sangat. Dapat apa? Tak boleh. Tak baik. Jadi sebelum kita kenyang tu kita kena berhenti. Okey, yang ke pula? 1, 2, 3, 4. Yang kelima. Yang kelima kita apa? Kita menyuap makanan dengan sopan. Ada juga ni makan dengan sopan. Kita suap masuk dalam mulut makanan kita kan dengan sopan. Yang keenam. Yang keenam dia membasuh tangan kanan sebelum makan. Ni semua orang mesti buat ni, betul tak? Kan dia yang tak buat ni. Okey, maknanya sebelum kita makan kita kena basuh tangan. Okey, seterusnya. Adab yang seterusnya, adab makan di majlis yang seterusnya apa dia? Makan makanan makanan hendaklah dikunyah sehingga lumat. Maknanya kita kena kunyah-kunyah dulu dalam mulut baru telan. Jangan makan-makan telan terus. Nanti tercekik baru tahu kan. Maknanya makanan hendaklah dikunyah dahulu sehingga lumat. Barulah kita telan. Okey. Yang ketiga. Yang ketiga berapa dah ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ke-8 ni kata apa? Adab dia. Adab ambil makanan yang terlebih dahulu. Jadi kita hendaklah mengambil makanan yang hampir terlebih dahulu. Maknanya kalau kita duduk makan dengan orang ramai bersama ni kan, kita kena ambil makanan yang dekat dengan kita dulu. Tak boleh kena ambil yang jauh dulu. Kena ambil yang dekat dengan kita dahulu. Okey, boleh? Okey, yang seterusnya yang ke-9. Dia kata apa ni? Membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ni baca apa? Membaca Bismillahirrahmanirrahim dan doa sebelum makan. Jadi adab dia kena baca Bismillahirrahmanirrahim dan doa sebelum makan. Kena baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Singkat panggil juga apa? Panggil basmalah. Basmalah tu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Boleh? Kalau kata basmalah, baca basmalah. Basmalah tu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dan doa sebelum makan. Okey, yang terakhir sekali ada yang terakhir sekali apa dia sini siapa nak sebut dulu ni? Jika makan adalah diperlukan orang yang lebih tua. Dia kata jika makan beramai-ramai biarlah dimulakan dengan orang yang lebih
Tua. Untuk apa? Supaya kita menunjukkan rasa hormat kepada orang yang tua pada kita. Kalau kita makan dengan orang ramai, tiba ada orang dalam kelompok kita tu kan. Ada yang orang yang lebih tua daripada kita. Macam apa? Mak ayah kita kan. Bagi mak ayah kita ambil, bagi mak ayah kita mula dulu ambil makanan apa semua. Barulah kita ambil. Boleh? Boleh faham lah ke? Yang ni? Boleh. Ada tak faham sini? Ada yang tak faham tak? Semua faham? Faham. Tengok semua faham tak? Kalau semua faham, satukan lagi. Kalau ada yang tak faham, boleh tanya. Ada yang faham tak? Ada yang tak faham tak? Faham lagi. Okey, lepas teruskan lagi. Kita tengok sini. Kita tengok sini, ada minum di majlis keramaian. Jadi ada makan di majlis keramaian ni, ada minum di majlis keramaian. Tengok sini, yang pertama, poin pertama tulis ni. Sini. Ini tulis apa ni? Tidak membazir. Tidak membazir. Mari kita membazir ni kat sini macam mana? Kita nak minum air, tiba-tiba kita ambil air banyak. 1, 2, 3, 4, 5 gelas apa ambil. Tapi minum 1 gelas je. Jadi masa salah satu adab minum di majlis sembahyang ni tidak membazir. Kalau kita nak minum sikit je, ambil je segelas. Boleh? Yang kedua apa dia? Tengok sini yang kedua. Minum dengan duduk. Minum dalam keadaan duduk. Jadi dalam minum air ni kita kena duduk. Itu salah satu adab minum air. Okey, yang ketiga. Yang ketiga apa dia? Kita hendaklah minum. Ni apa ni? Sintagawawqaf. Seteguk. Dia kata apa? Kita hendaklah minum seteguk. Seteguk apa? Seteguk air lah. Sekali seteguk kan kita minum gitu kan? Seteguk sekali. Boleh? Boleh. Maknanya bukan minum sampai 1 gelas tu. Tu bukan seteguk panggil. Tu 1 gelas. Satu gelas ni seteguk. Sekali seteguk. 2 kali, 2 kali kedua kita teguk pula. Boleh? Jadi yang keempat kita apa? Membaca selepas minum. Kita membaca alhamdulillah selepas minum. Maknanya selepas kita minum sebut alhamdulillah. Okey. Yang seterusnya apa dia? Yang berapa ni? 1, 2, 3, 4. Yang ke? 5. Tidak minum air yang terlalu panas. Tidak minum air yang terlalu panas. Maknanya jangan minum air yang terlalu panas sangat. Tak boleh minum air yang panas. Okey. Yang ke 7 betul tak? Yang ke 6. Okey. Yang ke 6. Apa dia yang ke 6? Tuang air minuman dengan berhati-hati. Tuang air minuman dengan berhati-hati. Ni pun termasuk dalam adab minum ketika di majlis. Tuang berhati-hati. Jangan sampai tumpah. Boleh? Okey, yang ke-7. Tidak bercakap ketika minum. Tidak bercakap ketika minum. Maksudnya minum jangan bercakap-cakap. Tidak boleh. Yang ke-8 apa dia? Memegang cawan atau gelas dengan tangan kanan. Memegang cawan ataupun gelas dengan tangan kanan. Maksudnya kita ambil dengan tangan kanan, minum pun dengan tangan kanan. Boleh? Dan kalau kita makan nasi dengan kita kotor, apa ni? Nak pegang gelas dengan kotor tu. Kita makan nasi tu kita minum air sikit kan. Tangan kita kotor. Makan nasi Basuh. Kalau tak ada basuh pun kita boleh ambil dengan tangan kiri tetapi beralaskan dengan tangan kanan kat bawah ni. Kita minum. Boleh? Tu salah satu adab. Boleh. Kita minum dengan tangan kanan tu. Tapi kita beralaskan cawan ni. Tangan kanan kita duduk bawah, gelas atas bawah cawan. Tangan kita pegang gelas kan. Duduk gini Lepas tu kita minum.
Boleh? Boleh. Okey. Yang terakhir sekali dia kata apa ni? Dia kata apa ni yang terakhir sekali ni? Membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum minum. Jadi mereka kata membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum kita minum. Maknanya sebelum minum kena baca Bismillah. Boleh? Okey. Lepas tu tengok pula pada muka surat 52. Ni semua orang tahu dah kan? Kan ada yang tak tahu ke ni? Tahu belakang kan? Dia kata apa? Baca, hafaz dan faham. Hafaz dah kan? Betul tak? Lacun ni akan meluk ni. Betul tak? Doa-doa ni kan? Siapa nak baca? Nak baca? Nak tolong baca dulu kan? Doa sebelum makan dan minum. Saya. Sarah? Okey, Sarah baca. Baca aku Sarah. Sebelum makan dan minum. Baca aku Sarah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Maksud dia baca sekali. Ya. Baca maksud dia sekali. Maksudnya, ya Allah berkatilah kami dengan apa jua rezeki yang Engkau beri pada kami dan selamatkan kami daripada api neraka. Amin. Kata ni doa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Kita apa? Maksud dia apa ni? Maksud doa ni kata, ya Allah, berkatilah kami dengan apa jua rezeki yang Kau beri kepada kami dan selamatkan kami daripada api neraka. Ini doa ni minta apa? Allah berkati segala rezeki yang Dia berikan kepada dan selamatkan kita daripada azab api neraka. Ini. Okey, doa siapa makan dan minum? Siapa nak baca? Saya Syakina. Saya Aisyah. Nah, dapat Syakina. Syakina. Baca Syakina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Maksud dia macam puji bagi Allah yang telah memberi makanan kepada kami dan menjadikan kami muslimin. Muslim. Okey. Ni doa selepas kita makan dah minum. Ni lepas kita makan, lepas kita minum, kita baca doa ni. Kata apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Ni alham ni baca molek, jangan baca ali macam ni baris ni apa ni lam ni langsung sukun. Dia baca alham. Kena berhati molek ni. Ni jangan sedar kan. Itu dah sedar alham. Kalau alham macam la tu ada bagi padahal tak ada bagi pun. La tu apa? Bagi dia apa? Bagi tu buat mati kan. Kena baca molek dekat ni kan. Jadi baca alham. Kena baca molek. Alhamdulillah. Amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Maksud dia apa? Segala puji bagi Allah yang telah memberi makanan kepada dan menjadikan kami muslimin. Muslimin apa dia? Apa dia maksud muslimin? Orang Muslim dia. Orang Islam. Kita agama Islam. Okey, boleh? Boleh. Kena ingat doa. Itu ingat dah kan?
Jadi kalau ingat tu kena amalkan. Maknanya sebelum makan kena baca doa, selepas makan pun kena baca doa. Boleh? Kena ingat lah ni. Maknanya sebelum makan kita kena baca, lepas makan pun kena baca. Okey, lepas tu tengok pula pada muka surat 50 apa pula? 3. 53. 53. Tengok muka surat 53. Masa di majlis keramaian. Dalam muka surat 53 ni apa pasal apa ni? Pasal larangan semasa di majlis keramaian dan akibat tak beradab. Orang beradab tak beradab lah di majlis keramaian. Jadi yang pertama tengok sini dulu. Kita tengok larangan ni. Larangan semasa di majlis keramaian. Apa dia larangan yang kita tak boleh buat ni? Masa kita ada dalam majlis ataupun hari majlis keramaian. Okey, yang pertama tengok sini. Jangan Bercakap orang lain. Yang kata yang pertama ni, poin yang pertama ni, jangan mencelah percakapan orang lain. Jangan mencelah percakapan orang lain tu. Contohnya lah, masa kita duduk dalam majlis tu, tiba ada orang bercakap tengah berbual sama-sama dia orang, tiba-tiba kita pergi sampuk. Kita sampuk dia belakang. Tak baiklah. Tak molek. Itu menunjukkan perbuatan yang tidak beradab. Maknanya kalau orang bercakap tu, jangan kita pergi sampuk macam tu je. Tak baik. Tu kata jangan mencelah percakapan orang lain. Ni larangan ni. Larangan ni benda yang kita tidak boleh buat. Maknanya kalau buat tak boleh lah, tak beradab lah. Okey, tengok poin yang kedua apa dia? Jangan mencela orang lain. Ni kata apa? Jangan mencela orang lain. Mencela apa dia? Apa tahu mencela tu maksud apa? Kacau. Tak tahu. Tak tahu mencela apa dia? Menyakitkan hati orang lain. Mencela tu apa? Maki hamun. Kita maki orang tu. Maki ni apa dia? Macam kutuk orang tu lah. Tak baik. Perkataan yang tak baik. Macam mencela tu. Jangan maki hamun. Kalau tak tahu tulis kat buku tu. Mencela tu apa? Maki hamun. Jangan mencela orang lain. Maknanya jangan kita kedik ataupun maki ataupun burukkan orang lain. Dia kata muka orang lain tak baik lah tu. Tu tak boleh tu. Boleh? Okey. Boleh. Okey, yang ketiga tengok. Larangan semasa di majlis keramaian. Yang ketiga apa dia? Jangan berbisik-bisik. Bisik. Tahu tak berbisik-bisik kan ni? Cakap kan ni bisik? Tu macam Aisyah cakap. Bisik-bisik lah tu, betul tak? Tu pun tidak baik, tidak beradab. Kenapa? Contohnya, kalau kita hadir majlis, lepas tu ada orang berucapan kat depan kita, lepas tu kita berbisik-bisik depan dia. Boleh tak perbuatan tu? Tak boleh. Bila tak? Baik. Tak baik. Elok lah kan, tak baik. Jadi, itu menunjukkan perbuatan yang tidak beradab. Kalau kita bisik-bisik depan dia, kita, apalah orang ni, kutuk aku ke apa ni? Dia pula rasa lain, betul tak? Jadi, larangan ni, semasa di majlis ni, dia kata jangan berbisik-bisik. Boleh? Boleh. Okey, yang keempat. Yang keempat apa dia ni? Tengok. Yang keempat ni. Jangan membuka Ini benar. Ayat alif keaiban orang. Hamzah ya banin aiban. Aiban. Kata apa? Jangan membuka keaiban orang. Keaiban ni apa dia? Keaiban tu apa? Kemaluan. Apa dia? Kemaluan. Kemaluan. Maknanya apa? Benda yang tak baik. Kelemahan dia, keburukan dia. Kita janganlah buka. Kat orang lainnya cerita kat orang yang tak baik. Contoh dia panggil tanya, suka apa? Contoh suka apa? Suka ketuk depan orang. Contohnya, itulah contoh ni. Kita pergi cerita kat orang lain. Tak baik lah tu.
orang lain. Tak boleh lah tu. Boleh? Boleh tak ni? Boleh. Sikit je nak habis ni. Tu tulis adik dah kata fokus. Sikit lagi. Okey. Yang terakhir sekali apa dia? Jangan duduk di tengah-tengah pintu kerana mengganggu orang keluar masuk. Okey, larangan semasa di majlis kita, janganlah duduk di tengah-tengah pintu kerana mengganggu orang keluar masuk. Masuk. Contoh kita pergi masuk, kita majlis orang tu kan, orang akan masuk pintu depan kan, lepas tu kita pergi duduk tengah-tengah tu, tak boleh lah. Kenapa? Mengganggu orang lain. Dia tak beradab lah tu. Ni larangan. Maknanya jangan duduk di tengah-tengah pintu kerana mengganggu orang keluar masuk. Boleh? Boleh. Okey, yang terakhir sekali ni apa dia? Akibat kurang beradab di majlis keramaian. Berada di majlis keramaian. Kalau orang tak beradab ni, apa dia akibat dia? Apa dia kesan kepada orang tak beradab ni? Akibat dia. Yang pertama apa dia? Tengok poin yang pertama ni. Disenangi tetamu lain. Yang pertama, tidak disenangi tetamu yang lain. Ni kalau tetamu tak beradab, kita tu pergi masuk majlis tu kan, kita tak beradab, kita cakap kuat sampai dengar ujung tu. Lepas tu kaki duduk atas meja lah. Tetamu yang lain yang tengok tak suka dah, dia tu dia tak disenangi oleh tetamu yang lain. Jadi akibat dia tak disenangi tetamu yang lain. Yang kedua apa dia? Menjadi buah mulut orang. Menjadi buah mulut orang. Maknanya kita buat macam tadi lah. Kita cakap kuat dalam majlis orang. Lepas tu cakap berbisik-bisik. Orang tengah cakap depan, kita berbisik-bisik. Lepas tu kalau lagi makan kenduri, kaki silang atas meja. Jadi benda perkara tu akan jadi buah mulut orang. Mana orang dalam majlis tu dia cerita pula ke orang lain. Jadi buah mulut orang. Tu dah akibat dia. Okey. Yang ketiga, apa dia? Tidak dihormati orang Yang ketiga, tidak dihormati oleh orang ramai. Maknanya kalau kita tak beradab, orang hormat tak kita? Ni ya. Akibat dia kalau kita tak beradab, orang pun tidak hormat kita. Okey. Yang keempat apa dia? Dimurkai Allah. Allah pun tak suka. Dia dimurkai Allah lah. Okey, yang terakhir sekali apa dia? memberi imej yang buruk kepada diri sendiri. Yang terakhir sekali apa dia? Memberi imej ataupun gambaran yang buruk kepada diri sendiri. Maknanya kalau kita buat perkara yang tidak beradab tu, maknanya kita memberi tanggapan kepada orang lain menganggap kita ni membawa satu imej yang buruk. Dia tak boleh lah. Jadi memberi imej yang buruk kepada diri sendiri. Kita sendiri yang kena. Jadi itu sebab kita kena beradab dalam majlis ni. Okey, boleh? Akibat ni ada berapa ni? Akibat tak beradab dia berapa? 1, 2, 3, 4, 5 kan? 5 ni. Kena ingat ni. Larangan tadi ada berapa larangan ni? Larangan semasa majlis keramaian ni. Ada 1, 2, 3, 4, 5 juga. Dia kena ingat kan? Boleh? Okey. Habis lah setakat ni. Habis dah. Jadi habislah belajar pasal adab dalam keramaian. Berapa keramaian tadi? Siapa ingat? Maksudnya saya salah. Keramaian kenapa ni? Maksud dia? Tempat majlis. 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 Tak kira lah majlis apa? Majlis kahwin ke? Majlis apa lagi? Majlis hari jadi. Jadi gerah ke? Lagi apa lagi? Penyampaian hadiah ke? Rumah terbuka ke? Itu termasuk dalam Jadi. keramaian. Itu seperti masalah keramaian tu. Okey, boleh? Okey. Jadi habislah. Mudah je. Okey. Jadi, lagi Ustaz nak suruh jawab soalan boleh? Ustaz bagi soalan kat grup Telegram. Ustaz tunjuk dulu soalan Boleh Kejap sikit.
Kejap, Ustaz tunjuk soalan ni kejap. Okey, ni soalan kan. Nanti Ustaz bagi kat grup Telegram ni. Nanti buatlah. Ni soalan latihan ni. Yang ni je tu Ustaz. Soalan yang pertama. Okey, dia ada 3 bahagian. Yang pertama soalan A. Itu apa? Isi dan garisan jawapan yang betul. Nombor 1 ni. Ustaz bagi contoh ni. Mengambil makanan yang tempat kosong kan. Lakungan berjauhan berdekatan. Lepas tu dengan kita ketika makan dalam majlis keramaian. Jawapan dia apa dia ni? Berdekatan. Kan tadi kita baca dekat. Ambil makanan yang dekat dengan kita. Yang hampir dengan kita berdekatan. Jadi tulis ni berdekatan lagi kan? Boleh? Okey. Ni semua boleh baca kan ni kan? Entah udah kan? Jadi yang ni 5 buat yang tu lah. Lepas tu yang kedua B ni. Maknanya siapa? Senaraikan 4 adat dalam majlis keramaian. 4 adat je nak. Tulis sini 4 adat dalam majlis keramaian tadi. Yang kita baca mula tadi. Apa dia adat ni? Duduk dengan tertib sopan. Lagi apa lagi? Beri salam, jabat tangan semua tu lah. Ya? Okey. Yang kedua dia kata apa? Nyatakan 4 adat ketika makan di majlis keramaian. Maknanya dia nak 4 adat ketika makan. Adat makan tadi apa dia? Baca bismillah betul tak? Baca bismillahirrahmanirrahim. Lagi apa lagi? Duduk dengan sopan. Makan sebelum terlalu lapar apa semua yang tu tulis sini lah. Tu adat ketika makan. Okey, soalan ketiga tu apa? Sebutkan 4 adat ketika minum di majlis keramaian. Maknanya 4 adat sebelum ketika minum. Yang apa? Kita dengar baca bismillah. Lagi apa lagi? Minum dengan duduk. Tu semua yang tak kita belajar tadi lah. Tulis kat sini kan. Nampak je. Lepas tu yang soalan yang keempat. Berikan 3 akibat tidak beradab ketika di majlis keramaian. Akibat dia apa tadi? Dimukai Allah, betul tak? Lagi? Tidak dihormati masyarakat. Tu semua tulis sini lah. Nak 3 je. Boleh? Jadi buah mulut orang. Lepas tu yang ni, yang sini soal kabur ni. Tengok sini, yang sini. Sini tuliskan pernyataan berikut. Sama ada larangan ke atau adab semasa di majlis keramaian. Contoh nombor 1 Ustaz begini. Dia kata jangan mencelah percakapan orang lain. Ni adab ke larangan? Adab. Jangan mencelah percakapan orang lain. Adab ke larangan? Larangan. Tulis dalam kotak ni larangan. Tu je. Lepas tu yang kedua ni, contoh yang kedua. Duduk dengan tertib dan sopan. Adab ke larangan? Adab. Tulis dalam kotak ni adab. Siapa dah soalan nak tulis yang tu lah. Dalam kotak ni. Boleh? Jadi nanti Ustaz bagilah kat grup Telegram ni Ustaz Atoy. Boleh? Boleh. Okey. Boleh. Jadi untuk hari ni setakat tu sajalah. Jadi harap pelajar boleh faham apa yang kita belajar ini. Kalau tak faham ke ada apa yang nak tanya, boleh tanya dalam grup Telegram. Kita nak tanya lalu sini, ada yang tak faham tak? Ada faham betul. Okey, jadi kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Okey. Subhanakallahumma wa bihamdika. Bismillahirrahmanirrahim. Asma insana bismillahil ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Okey. Sehingga kita berjumpa lagi pada yang akan datang. Tak tahu hari apa lagi. Okey, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih belakang semua nak. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum.